Hayati Paradi. Institut Kefahaman Islam Malaysia akan menganjurkan seminar biodiversiti dan konservasi, krisis dan cabaran pelestarian masa hadapan pada 28 hingga 30 April 2015 di Dewan Besar IKIM. Antara matlamat yang akan dibahaskan, krisis, cabaran dan prospek dalam usaha pemuliharaan dan pelestarian sumber biodiversiti di Malaysia, keperluan kerjasama dalam aspek pemuliharaan dan menyarankan amalan pemuliharaan biodiversiti yang berkesan menurut perspektif Islam. Berminat untuk menyertai seminar biodiversiti dan konservasi, krisis dan cabaran pelestarian masa hadapan, hubungi unit program IKIM di talian 03-6204-6326 atau 322 atau layari www.ikim.gov.my atau e-kios.ikim.gov.my. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri ke dalam bahaya kebinasaan, dan baikilah dengan sebaiknya segala usaha dan perbuatan kamu, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Surah Al-Baqarah ayat 195. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي اغفر ذنوبي اغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أعلى ولا أقوى على نار الجحيم. الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun
dosa-dosa besar. Kesian aku tengok pakcik tu. Kerja gaji tak seberapa, anak ramai. Dengar cerita, orang rumah dia pula sakit. Tak sampai hati aku tengok. Tak apa, Mat. Macam ni. Aku dengar Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib ada wujudkan talian bebas tol dan hotline untuk laporkan kepada mereka kalau ada kes-kes orang susah macam ni. Berapa nomornya? Kejap. Nombor talian bebas tol 1800 88 5222. Dan ni juga ada nombor hotline terus kepada skuad Jejak Asnah Baitul Mal Mawib. Nombornya 012-518-3614 atau 012-512-7614. Nak SMS, WhatsApp pun boleh. Alhamdulillah. Lega sikit aku dengar. Nasib baik Mawib ada tawarkan bantuan-bantuan zakat ini. Kalau nak lapor guna Facebook pun boleh. Kau buka facebook.com/mawib.hq atau facebook.com/baitulmal.wp. Kalau kita sendiri perlukan bantuan zakat, boleh ke telefon nombor tu? Boleh sangatlah. Janji tinggal di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Mawib sentiasa menyantuni asnaf. Assalamualaikum. Saya Dakmi. Teruskan mendengar IKIM FM, pilihan utama anda. Terus dengarkan IKIM FM, pilihan utama anda. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami dari jam 2 petang tadi sehingga pukul 6 petang nanti, insyaAllah. Bertemankan saya Nur Hati Paradi menerusi destinasi. Apapun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk yang baru dengarkan kami. Mungkin baru saja masuk kenderaan, nak mulakan perjalanan untuk pulang ke rumah masing-masing setelah seharian bertugas. Mulakan dengan bismillah dan doa naik kenderaan jangan dilupakan. Semoga selamat tiba ke destinasi yang dituju. Dan juga tidak dilupakan untuk sahabat-sahabat yang menaiki ataupun menggunakan kenderaan awam, berhati-hatilah walau di mana juga anda berada, sambil-sambil dengarkan kami menerusi radio dalam talian ataupun di handphone anda. Berhati-hati sentiasa, jaga keselamatan diri anda. Semoga anda selamat tiba ke rumah ataupun di destinasi mana juga yang anda ingin tujui, insya-Allah. Masih lagi bertemankan saya untuk jam terakhir ni, bakal berkongsi dengan anda menerusi program Islam Agamaku, berkongsi insya-Allah bersama dengan saudara Muslim iaitu saudara Muhammad Alfi Eng, insya-Allah sekejap saja lagi, tentunya di IKIM FM, pilihan utama anda. Dan saat ini jom kita dengarkan terlebih dahulu lagu daripada Devotees dengan Lemon di IKIM FM, pilihan utama petang anda. To live, like to believe, essence of life is fun. Want to pretend the life that you live has no guiding hands, and you jump into the noise and never look back, moved away from righteousness. You want it all and you carry it you want. You wanna see the world, you wanna be the world. Jump into the minds and never look back, moved away from righteousness. You want it all and carry it to fall. You wanna see the world, you wanna be the world. Try to believe the reason to live. Eternal compassion, you feel it deep within inside of you. Grasp the chance to repent, the chance to live a new life, a new beginning. But you jump into the noise and never look back, moved away from righteousness. You want it all and you carry it before. You wanna see the world, you wanna be the one. Jump into the noise and never look back, moved away from righteousness. You want it all and you carry it before. You wanna see the world, you wanna be the one.
lose when your eyes are blinded by the false temptation in your life. Oh, then tell me why must you? Chocolagen dengan gabungan coklat dan collagen marine bermutu tinggi adalah satu lagi coklat berfungsi dari pengeluar coklat minda. Ianya kaya dengan antioksidan, sangat berfaedah untuk kesihatan kulit serta mengurangkan kedutan untuk anda kelihatan awet muda. Chocolagen dalam bentuk coklat sedia dimakan, ready to eat, tidak perlu bancuan air, sangat sedap rasanya, mudah disimpan atau dibawa ke mana-mana. Dapatkan faedah collagen sambil menikmati coklat sedap dengan cara baru Chocolagen. Hubungi talian 013-250-1010 atau 013-254-1010 atau layari www.coklatminda.com www.coklatminda.com. Sedap, mudah, berkesan. Sudahkah anda mendaftar haji? Sudah, Alhamdulillah. Bagaimana pula dengan anak anda? Kecil lagi? Ish. Masa kecil nilah kita harus pastikan pendaftaran haji mereka. Ianya adalah langkah pertama untuk bekalan dan persediaan rukun Islam kelima yang lebih selesa dan sempurna. Jadilah ibu bapa yang bijak. Andalah yang mencorakkan kepribadian anak anda. Jangan bertangguh. Kunjungi tabung haji berdekatan anda sekarang. Keterangan lanjut sila layari www.tabunghhaji.gov.my atau hubungi 0362071919. Rancangan Islam Agamaku ini ditaja oleh Lembaga Tabung Haji hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Wahai anakku, ibu dan ayah akan tetap sentiasa bersamamu sedari lahirmu sehinggalah dewasa. Jangan bimbang wahai anakku. Kami sentiasa memikir dan melakukan yang terbaik untuk masa depanmu yang lebih selesa dan diredai. Jadilah ibu bapa yang bijak dengan membuka akaun tabung haji anak-anak anda seawal usia dan galakkan mereka menabung untuk menjamin masa depan yang lebih cerah. Keterangan lanjut layari www.tabunghaji.gov.my atau hubungi 03-6207-1919. IKIM FM, pilihan utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sekali lagi untuk semua. Alhamdulillah, kembali bersiaran saat ini bertemakan saya Nurhayati Paradi, menerusi Islam Agamaku. Alhamdulillah, bersama dengan saya di konti untuk sama-sama berkongsi pengalaman, cerita, kisah, untuk sama-sama kita ambil teladan dan juga sebagai pegangan juga untuk kita menghadapi kehidupan kita. Ya, mungkin kata orang banyak cabaran, tapi kadang-kadang bila kita melihat orang lain, kita akan lebih rasa bersyukur, insya-Allah. Dan bersama dengan saya di konti, saya lalukan kehadiran Muhammad Alfi Eng. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih datang ke konti berkongsi dengan rakan-rakan pendengar. Sihat ya hari ni? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Namanya Muhammad Alfi Eng. Ni nama setelah memeluk agama Islam ya? Sebelum memeluk Islam ya. Sebelum memeluk agama. Selepas memeluk Islam. Selepas. Sebelum itu? David Bryan. Memang nama ni saya pun tak tahu, tak faham. At first I memang never plan to tukar nama kan. So ada kawan ustaz lah dari Terengganu pun cakap, elok lah jadi Arab sikit, jangan jadi Melayu, jadi Arab sikit cakap. Represent lah ya. Masya Allah. Dan mungkin di permulaan ini, sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi bersama dengan Alfi Eng, mungkin nak boleh kita kongsikan sedikit latar belakang Alfi sendiri daripada keluarga. Kalau boleh kita ceritakan sedikit lah. InsyaAllah. Nama saya Muhammad Alfi Eng. Umur 37 tahun. Berasal dari Kuala Lumpur. Lahir 1978, but after 5 months saya dihantar ke Brunei Darussalam. Belajar sampai Form 1 lah, balik sini sampai sekarang lah. So my background is I'm the only son, anak tunggal.
no brother, no sister. Now I already jadi anak yatim because I got no father, no mother. They pass away. Pasal mengapa nak menarik saya memeluk Islam kan? It's about my dad lah. Thanks to my dad actually. He's a pastor, very strict father, and he wants me to jadi yang terbaik dalam agama dia, agama Kristian. So sebelum tu saya memang tak kena itu Islam itu apa, tak campur orang-orang tempatan sana pun. So my dad want me, dia cara paksa, dia cakap ayah awak sebagai seorang pastor, so you have to be a pastor in the future, dia cakap macam tu. So you have to go and study to for your missionary course kat Singapore. So tahulah kan, masa remaja kita memang tak minat bidang-bidang macam. Masa tu umur dalam lebih kurang berapa tahun? Belasan tahun ke macam mana? Masa tu belasan tahun. Masa tu form 3. Form 3 15. Ayah mau hantar saya pergi Singapura lah, do a missionary course. So masa tu saya sengaja cari dulu lah kan, dulu remaja saya cari satu girlfriend yang Melayu, saja nak sakitkan hati ayah saya. Saya tak kerana apa yang saya beritahu ayah saya memang tak terima. He want me to follow his way. So saya pun panggil kawan perempuan tu, dia pinjam satu Quran. So Quran tu jemaah, niat saya memang nak bawa tu Quran, nak sakitkan hati ayah. Tapi saya tak pernah nak tengok pun. Tapi bila saya suara berjaya lah sakit ayah punya hati, suara banyak seronok, saya pun tengok lah apa yang dalam Quran tu berbandingan dengan Bible. So saya lama-lama saya dapat tahu yang Quran ni dia memang tunjuk benda-benda yang benar. Apa yang sebagai contoh, bukan nak sakitkan orang-orang Kristian ke, nak muji orang-orang Islam ke Muslim. Kerana ada kepercayaan ni, kita kena percaya dengan fakta tau. We have to believe in facts. For me, those day childhood lah, dulu saya kanak-kanak zaman. Everybody say you love Jesus. I love Jesus. Who is Jesus? For me, I'm love. Who is Jesus? And you believe in Jesus, you will go to heaven. Itu selalu dia orang cakap. You believe in Jesus, you go to heaven. Then who is Jesus? Itu maksud saya. Who is Jesus? What is Jesus? And why Jesus? Ada yang pernah menerangkan siapa Jesus masa tu? Ayah ada. Ayah cakap dia seorang yang istimewa. Seperti sekarang seorang Nabi lah. So saya percaya dia seorang manusia. Bukan tak mungkin dia Tuhan. So that day I been through this. I went to one Christian, a stranger. Dia tak tahu mana dia cari nombor saya. Dia WhatsApp saya. Dia nanya, you are betrayer of Christianity. Cakap saya pembelot lah orang-orang Kristian. Saya pun tanya, kenapa you cakap macam tu? Kalau saya betul-betul pembelot, itu ayat pembelot tu, it's not from your mouth. Because in Bible, they teach you not to condemn. Seperti sama dengan Islam, kita tak boleh menyangka buruk. Betul. Kita tak boleh condemn, kita tak boleh cakap ini tak betul. You memang pembelot besar ke apa kan. So bagi saya tell her, she asked me, you know that dia cakap English lah, dia dari Sabah kot, dia nombor telefon dia Sabah. So dia pun SMS saya cakap, do you know that Nabi Isa tak pernah ucap 2 kalimah syahadah? Saya cakap betul. Nabi Isa, Jesus Christ, tak pernah puasa Ramadan. Betul. Saya cakap betul, memang betul. Okay. Dengan dia cakap banyak lah. Saya take these two things lah. So I ask back her, saya tanya balik dia, sister, so and so lah. So you say that what's the teaching of Christian? What Jesus teach you? Did Jesus teach you the main thing Jesus ajar awak percaya Tuhan itu satu kan?
Betul tak? Semua dari Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ajaran dia tauhid. La ilaha illallah itu tiada Tuhan lain melainkan daripada Allah. There's no God but Allah. So there's no God but God. So is that true? I mean, saya tanya dia balik. Yeah, that is syahadah. This already syahadah. Jesus already syahadah. But the syahadah word come from Arab. It's come from the zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So like when it goes to fasting, puasa, Nabi Isa ada fast 40 hari 40 malam kerana nak elakkan temptation daripada syaitan. So Nabi Muhammad pun kalah. Dia 40 hari 40 malam. So kenapa you orang tak ikut? Walaupun memanglah bulan Ramadan tu pun datang bila zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sometimes you cannot just putar-putar pergi harus saya putar-putar percaya benda tu. So you tak boleh tukar ayat-ayat dalam your holy book or all my holy book. It's stated there you can't eat pork, you can't do this, you can't drink. But Christians still doing that. Ya. Maknanya ketika itu belum masuk Islam ataupun sudah memeluk agama Islam? Sudah memeluk Islam. Sudah memeluk agama Islam. Maknanya adalah juga kawan-kawan yang maknanya orang-orang yang datang untuk mungkin menarik bertanyalah perkara tersebut. Cuma nak tahu bila ketika usia 15 tahun ayah dah pun mengajak, maknanya memberikan satu tanggungjawab jugalah untuk lebih dekat pada agama ketika itu, dan Encik Alfi tak nak macam maknanya menidakkan perkara tersebut. Jadi satu perkara apa yang menyebabkan tidak menidakkan perkara tersebut, dan nak tahu juga antara turning point yang menyebabkan Encik Alfi memilih saya nak agama Islam sebagai anutan saya. Okay, when I tell my dad, okay, this about issue, I say I want to become Muslim. My dad slapped me very badly. Say you tak boleh kerana you are my only son. I'm the pastor. Kalau you memeluk Islam, maluah saya sudah ada cakap. So kalau you nak memeluk Islam, tunggu ayah mati dulu lah cakap. So I use the word insyaAllah. Ketika itu InsyaAllah everybody will die one day. I will wait for that day. So, macam anak derhaka lah cara cakap. Kerana lepas tu pasal kenapa boleh menarik saya dalam Islam ni, kerana saya nampak bukan sejalan ajaran lah. Saya masa tu saya tak pandang kena ajaran-ajaran dalam Quran. So saya tengok akhlak yang orang Melayu, orang Islam lah, bukan orang Melayu kan, orang Islam, orang Muslim. Dia walaupun kita dalam susah, dia sudi nak tolong kita orang, banding dengan orang-orang Cina yang beragama lain. So I say, sometimes I ask my dad, even though my dad bila ayah saya meninggal, saya dengar cerita lah masa ayah meninggal saya tak ada. Sudah memeluk agama Islam atau belum? Belum juga. Lepas 2 tahun ayah meninggal saya baru memeluk Islam. Ketika itu 4 years 4 tahun. Ketika ayah meninggal apa terjadi? So ketika meninggal, okay, ini seronok lah. Ini ketika dia meninggal saya memang nampak orang yang tolong alihkan mayat dia dari rumah sampai hospital bukan orang Cina, orang Muslim yang datang tolong alihkan mayat dia pergi hospital semua. Macam kalau Cina, kawasan Cina dah ada Cina nak tolong, kenapa orang Muslim yang tolong? Memang itu memang satu benda terharu lah. Yang paling best ini nampak seram sikit lah bagi saya. Kenapa saya percaya kepada Allah, dia memang wujud lah bagi saya. Kerana dia benar tunjuk banyak-banyak benda pada Alfi. Bila Alfi meminta lah masa saya pulang, sebelum saya memeluk Islam. Masa tu saya memang dalam keadaan yang teruk lah. Kalau ayah dah ada, ibu dah ada. Consider bankruptcy lah. Bukan bankruptcy yang betul kan. Bankruptcy fiancé pun soal lali kan. Masa tu fiancé tu orang Cina. So
I was nothing. I have nothing. So I pray lah. I pray to Chinese God. On the same time I pray to Jesus Christ. I even pray to Hindu, but I don't know the name of the Hindu God. I say, so and so Hindu God, please listen to my prayer. Dalam bahasa Inggeris, the last one is Allah. So the last one is Allah. I was crying. That time I was totally heartbroken lah. I mean, crying, deeply crying in the middle of the night. Tak tahu hala tuju macam mana. I was lost lah. Jadi totally hilangkan, macam lost, sesat. So Allah ask Allah, please help me. I need this kind of money to survive. Perlukan duit kata gitu. Memang perlukan duit. I don't know how to minta. I don't know. I feel shy to minta. Jadi ask me to minta, I feel shy to minta. So minta lah. So minta dengan Allah. The last prayer. I even so I don't know how to pray in bahasa Arab or bahasa Melayu. Yeah. Normally Christian will say in Jesus Christ, in the name of Jesus Christ we pray. So I use in the name of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam we pray. Amen. So I use this word. So after I think a couple of days or 4 days ataupun 5 hari macam, ada seorang stranger datang yang saya tak kenal, bawa kereta putera. Dia bagi saya satu sambung surat. Saya pun tanya. Memang tak kenal langsung stranger? Tak kenal. Rumah itu saya satu orang yang tinggal. So saya tanya, kenapa ni? Ini nombor 4 kan? Nombor rumah 4 kan? Ya. You kena ambil ni. Itu orang cakap, itu saudara abang, kita panggil abang. Dia cakap, you kena ambil sampul surat ni. Kalau you tak angkat sampul surat ni, saya hati tak tenang, dia cakap. Saya, kenapa mau angkat? Saya pun tak tahu mana tahu dalam itu dada ke apa kan. Ya, betul. So saya tak boleh angkat. Saya cakap tak boleh angkat. Dia pun campak kat dalam kawasan rumah. Lepas tu dia write and go lah. He write and go. And saya pun tengok dalam sampul surat tu tebal. Memang tebal. Tengok itu actually dalam sampul surat tu, this actual amount that I minta from Allah is 460 ringgit. Subhanallah. Exactly the wrong amount. Tepat amount apa jumlah. That's why from that day itself, I told myself, it's not only Quran tell me that Allah is true. I feel that Allah is watching over me. You know, melihat anda sepanjang masa. It's the largest CCTV in the world. You know, like you can hide and people can't see you, but He can see you. CCTV yang canggih sekali lah. So that's why one reason that why I'm a Islam, because of also one few of my friends Muslim, saudara Melayu juga, they give me a lot of knowledge lah. Dia bagi pengetahuan tentang agama Islam. Yeah. Dia cakap, first I ask them what is Islam actually. Ada yang jawab, Islam is not only a religion. Bukan sekadar agama ya. Bukan sekadar agama. Sorry, my Malay is not that good. Lepas tu dia pun cakap, you perasan tak, sekadar benda kita buat dalam Islam ni ada cara hidupan. Satu cara hidupan. Tapi hanya Islam tu orang anggap dia sebagai satu agama. Tapi bagi kita, dia cakap bagi kita orang-orang Muslim, kita anggap dia satu cara hidup. Yang cara hidup yang betul lah. Cakap yang macam yang lulus lah cakap. Ya ke macam mana. Lalas saya sendiri pun fikir betul juga. Macam kita kena ikut sunnah-sunnah Nabi, akhlak-akhlak dia kan. Dia mesti ada makna dia. So saya pun pergi tanya lah. Saya pernah pergi tabligh. Saya tanya itu Maulana kat sana, kenapa kita kena makan pakai jari? I don't know how to eat by hand. Tak tahu. Sampai sekarang. Sorry. Tak apa. Betul. So I don't know eat by hand. So why you want to eat by hand? So dia pun cerita lah, setiap jari kita yang tinggal itu, sisa-sisa itu adalah vitamin atau zat-zat yang sehat. Then why must we kita makan berjemaah? Makan ramai-ramai. Then first thing they tell me, berjemaah, makan berjemaah
walaupun makanan itu tak banyak, tapi pekat, tapi rasa kenyang. Lepas makan tak habis. Betul ke? Saya benar. Dapat rasa ya? Ya, lepas tu mereka pun ajarlah. Tapi actually I learn about Islam through Nabi sallallahu alaihi wasallam. So dia bukan cara dia bukan senang, tapi dia memang dia melampangkan Islam lah. Ya, Masya Allah, hebat. Cuma itu antara yang bila kata tentang memeluk agama Islam, siapa yang mendorong, maknanya siapa sangka keadaan ayah yang begitu kan, itu antara penyebab dan pencetus kepada untuk Alfie tahu, nak cari dan kenal Islam itu sendiri, selain daripada apa yang tiba-tiba Allah beri, gambaran sesuatu yang tanpa disangka, tak diduga-duga. Cuma nak tahu bila Alfie betul-betul memeluk agama Islam secara formalitinya. 2012 30 hari bulan Oktober. Di mana? Masa tu saya pun 50-50 dalam hati. Kalau saya fikir, kalau saya memeluk Islam, saya balik Brunei, apa akan jadi dengan saya? Ada keluarga lain lah di sana? Cepun pun ada, kat Brunei pun ada. Cepun belah ibu. So saya, another friend mualaf juga, but alhamdulillah he's now, before this he never solat, he never perform solat. And after I join, I memeluk Islam, saya kembali kepada Islam reward. So dia 12 tahun memeluk Islam, anak pun suatu umur 12. So dia tanya, you buat apa ni? Dia cakap, dia duduk satu bumbung kan. So dululah saya cakap, kan solat, kan ni solat. Saya tak pernah buat pun. Cakap, ajar sikit. Saya pun tak berani nak ajar. Cakap, ikut je lah. Cakap, kan, ikut je lah. So alhamdulillah. But one time he got tell me that, saya ada suruh dia lah, nama dia Sukri, kawan baik saya. Saya agak Sukri, tolonglah solat, kan, isteri awak solali, lebih baik you solat, dan you akan dapat rezeki yang mudah. Dia lepas tu dia cakap, tak payahlah, sekarang saya kerja, gaji pun tinggi, rezeki semua dah ada, kenapa mau solat? Cakap, tak boleh macam tu. Cakap, Sukri, you tak boleh macam tu. Tapi dalam 1 bulan dia jatuh dari tingkat 2. Jatuh bangunan ke? Ya, dia repair astro kan. Astro. So dia jatuh, dia paralyzed sampai sekarang. Dia tutup kat wheelchair lah. Nak solat. Tapi dah solat dah sekarang? Solat lah, Alhamdulillah. Hidayah kan, hidayah. 30 Oktober 2012. Ya, masa tu saya kelakar juga lah. Sampai bangunan Bekim, tingkat 4. Saya pun tanya kawan saya, Syukri tu kan. Syukri lah yang bersama masa tu. Dia teman saya, dengan anak dia teman saya, anak perempuan dia teman saya. Anak perempuannya, Afi, dia panggil David lah ya. David Koko, even like Abang David. Abang David, Masuk je lah. Masuk dalam, takkan takut. Jalan lah dalam koridor tu, jalan sampai setengah jam. Fikir, terus masuk je lah. Terus masuk, itu bergabung nanya kenapa. Saya masa tu saya tak tahu mau cakap apa. Saya cakap, saya Melayu tak pandai kan. I want to become Muslim. How cakap kan. So itu masa tu ustaz-ustaz yang pegawai lelaki sana tak ada. Yang syahadakan saya tu seorang pegawai wanita. So dia cakap, dia pun tanya lah, betul ke awak ni, kenapa you nak Muslim? Saya cakap, saya pun tak tahulah. nak lah cakap, tapi saya memang, until you ask me today why I love Islam, saya I don't know. Because only Allah mualam, kalau Allah sudah bukakan hati saya dengan cara-cara yang istimewa dia bagi saya kan. And then actually now I'm scared. No, every time I do everything I scared. I mean, I scared of him, you know. Allah Subhanahu Wa Taala. Dan him, Allah. That I don't know. I mean, I can't be a good Muslim, but I would try my
my best to be. InsyaAllah. Right? InsyaAllah. Pada 30 Oktober 2012 itu ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kali pertama menyebutkannya, apa perasaan? Perasaan macam sebutannya apa? Apa perasaan bila menyebut tu? My perasaan, I don't know. My perasaan is how lah. I mean, it's like normal je. Tapi I started to know ada perasaan dengan orang-orang dalam Islam bila saya datang kelas Pekim. Mereka nampak macam sangat tolong menolong lah, macam satu silaturahim kan, satu tanda silaturahim. Macam dia tak ada level. Dalam Kristian dia macam you doktor ke, you lawyer ke, you penyapu sampah kan, sama. They all treat same, like they help you when you need them. They will come to you. Dia akan menghulurkan tangan untuk menolong anda. Bila-bila masa je ya. Call je cakap, call. Dari sana saya pun dapat. Masa tu saya tak tahu tu asyhadu alla ilaha illallah, makna yang sebenar-sebenarnya lah. Memang masa itu saya anggap itu dua kalimah syahadah itu adalah satu berasmian nak memeluk Islam. So sambil belajar saya dapat menghayatilah ayat kedua kalimah syahadah ni. Alhamdulillah. Dia nak tahu juga antara bila dah memeluk agama Islam, dah kembali kepada fitrah kembali kepada fitrah seperti bayi yang baru lahir ni. Apa perbezaan? Setelah dah 2 tahun memeluk agama Islam ni, apa perbezaan yang Alfi dapat rasakan pada diri Alfi sebelum dan juga selepas memeluk agama Islam? Well, sebelum memeluk Islam, saya memang satu orang yang tak boleh harap. Clubbing, I went clubbing. I hang around with the DJs. A lot of girls, yang banyak perempuan, yang seksi-seksi. Tapi lepas memeluk Islam, alhamdulillah, only one thing I can't quit. Smoking I can't quit, walaupun haram. Alhamdulillah, I quit arak. I quit party. Now, okay, compare last time. Dulu saya punya time, night time, clubbing. Okay, minum, mamak, lepak. Sekarang night time, I will mengaji, solat tahajud. Itu je. Masya Allah. This a difference. I don't know why. You ask me why, I memang tak tahu kenapa. Mungkin saya takut. Takut amat pada takut. Allah. Kerana I've nobody now. I mean, I've no one. I got no father, no mommy, I got no sister, no brother. Only Allah is there. If I done any mistake, Allah will kick me out. No, I takut itu macamnya. Kebergantungan pada Allah tu sangat kuat ya Alfi. Siapa sangka dulu Alfi begitu, sekarang dah jadi macam ni kan. Banyak, bukan saya seorang, banyak kawan-kawan yang berubah berubah secara total. Bukan saja mualaf, orang-orang yang Islam saya nampak pun banyak yang berdaubat. Alhamdulillah. So saya kawan-kawan saya yang dulu kan. Yang satu pergerakan yang sihat sebenarnya dalam keimanan itu, masya-Allah. Dan cuma Alfi bila cakap tentang dah berubah, ada tak kawan-kawan yang rasa macam peliklah sekarang Alfi dah tak boleh nak lepak-lepak dengan Alfi macam tu? Ada. Sekarang dulu saya akan fikir, ada sekali the first day I memeluk Islam. I still remember I wear a baju Melayu warna hitam satu set. Saya berdiri di depan bangunan Bekim. Kawan saya lalu, dia panggil saya, "Hey Melayu." Saya kata, "Saya Cina." But Muslim doesn't mean that you are Melayu. Then another friend come, "So next time you cannot makan babi lah." Dia tak boleh makan babi lah, you tak boleh minum arak lah. Kerana you seorang Melayu, sekarang you masuk Melayu. Saya cakap, siapa cakap Melayu tak boleh minum? Siapa cakap Melayu tak boleh makan babi? Boleh cakap, boleh, semua boleh. Hanya Islam je tak boleh cakap. Kan? So you can't combine the race and the religion together. Kalau you Buddha, saya panggil you India, boleh ke? Tak boleh kan? So you, kalau dia Kristian, saya boleh panggil dia orang Mak Saleh. Hey, what's up, white guy? Tak boleh kan? Dia tetap orang Asian. So never bring the, yang ni sampai sekarang pun sama lah.
Dan kalau lihat kan, Alfi mempunyai latar belakang dalam industri ialah macam hiburan ya dulu kan, dan juga kalau masuk dalam konti ni sangat tahulah sebenarnya konti ni bagaimana sebenarnya beroperasi. Dia nak tahu juga bila dah memeluk agama Islam, ada tak rasa terjejas dari segi career dan sebagainya, Alfi? Tapi saya rasa rezeki ni kan Allah yang bagi. Subhanallah. So jejas ke tak jejas, janji kita cukup makan, ada tempat tidur, alhamdulillah, bersyukurlah, redo. Memang ada ujian selepas memeluk Islam. Ujiannya bukan satu, kedua. Ada juga sampai you tak boleh bernafas pun ada. Sampai you nak give up pun ada. Antaranya? Macam sekali saya pernah cerita dengan ustaz saya. Ustaz sekarang lah, Ustaz Tali Cakim, Ustaz Amir Eng. Saya cakap, Ustaz, saya memang susah lah. Saya menangis. Saya memang susah. Saya tak boleh tahan ujian lagi, dugaan-dugaan macam ni lagi. Secara orang mengumpat, secara orang susah nak cari kerja yang mudahkan saya belajar kan, alihkan masa untuk solat. So after memeluk Islam, guess what? I've been work as a security guard, and I used to work for 900 punya gaji untuk sebulannya. So this rezeki is Allah given, but it's more pekat. You know, like memang compared to last time, my pay is very high. Like, but now I feel like janji ada masa untuk solat, masa untuk tidur, masa untuk mengaji. Lain tak kisahlah. So skala pun dari Allah kan, rezeki ke, duit tu semua, kaya raya, so tetap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak terpancar sebenarnya di wajah keredaan, menerima apa yang Allah beri dan percaya kepada keberkatan tu ya. Masya Allah. Terima kasih Alfi, dia mengajar sebenarnya, mengajar saya sendiri juga pada pendengar. Betul, kita sama-sama sharing. Masya Allah. Dan kalau boleh nak kongsikan, dahulu Alfi pernah juga terlibat dengan industri yang begitu. My first experience in recording studio. Recording studio. Is with Poetic Emo, Yogi B, Landslide, Siloko and Point Blank. Mereka yang memberi peluang yang besar bagi Alfi. Dalam first album dia, first album mereka, Poetic Emo, Is a Nice Day to Be Alive, ada satu lagu Cina rap. Dari cover song lah, dia remix dari Hong Kong lah, dari satu penyanyi dari Hong Kong, Sam Hui. Dari sana lah saya pun first time lah saya pakai condenser mic, first time wearing sennheiser, headphone, buat recording. So dari sana I join a lot of I know a lot of musics friends. From there, in the same time I was a student from Berklee College of Music at Boston. So once I graduate, I came back. I still never give up until today. The music I never give up. And masih lagi aktif juga dalam muzik sebenarnya ya. Dan aktiviti terkini apa yang ialah setelah muluk agama Islam, mesti ada sesuatu yang disumbangkan kepada agama. I think maybe Allah want me to use my talents. Kebolehan, saya punya talents dalam muzik agama. Masya Allah. Yeah, so actually that day actually it's a encouragement from my ustaz, yang ustaz sekarang dulu kan. Dia cakap, Alfi, you pandai menyanyi kan. Oh, saya tak pandai pun, cakap boleh lah dengar. Kalau saya cakap, apa kata you buat satu lagu Cina, sikit lagu zikir dalam Cina ke, atau selawat dalam Cina. Actually I got this idea this year I got this idea during Maridu Rasul. Saya tengok pemain kompang asyik Melayu je, cakap Ustaz, next year InsyaAllah kita main kompang, kita tak mau ambil bendera lagi lah, berat lah bendera. Ambil kompang je, main kompang ada beat lagi kan, ada boleh nyanyi lagu Raihan kan. So Ustaz punya boleh juga, apa you try dulu buat satu lagu.
Alhamdulillah itu ada satu jamuan muhibah dianjur oleh Pekim di Rawang. Saya dan orang rakan mualaf juga, nama dia Muhammad Lee Tuan Tan. Kita menyampaikan satu lagu yang bukan fully lah, tapi masa tu tak sempat nak praktis. Beat pun tak pernah buat. So kita pun buatlah satu rap plus Chinese nasyid. Oh, subhanallah. Tentu indah sebenarnya kan, dalam bahasa yang lagi mudah untuk dijadikan sebagai bahan dakwah sebenarnya. Actually, bagaimana? For me, language is the barrier of. It's not a barrier. You have to yang buat lain pada yang lain. You have to expose. Islam, selalu orang dengar Islam lagu Melayu. Patutlah orang-orang bukan Islam dia sangka ni masuk agama Melayu. Yeah. So what if we come up something like tapi saya punya harapan saya harap lagi ramai mualaf yang berpakat dalam muzik. Buatlah dalam agama, dalam bahasa awak. Bidayu ke, Iban ke, Cina ke, Tamil. Buat je. Dakwah ni tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira bangsa, tak kira itu apa? Pertuturan kita, bahasa kita tuturkan. So do it. Just do it. In the world, dalam dunia ni ramai orang lagi tercari-cari, masih mencari-cari. Yeah. Why not? So do something new. Even though you see Mahir Zain, dulu mana ada English punya itu dia bukan nasyid lah, dia kira lagu ketuhanan. So it comes something new, no? Even though it's R&B and always even it's hip hop, in hip hop music or in any kind of music, but not in house lah, not techno itu jangan lah, itu melampau dah. So do something that is mellow, easy to listen. Mudah untuk dengar, tenang. Lagu keagamaan. Terima kasih ni maknanya memberi encouragement ataupun inilah dorongan untuk yang lain terus serta sama-sama bergerak dalam ada cara-cara masing-masing. Ada sebab Allah menjadikan sesuatu tu untuk suatu perkara yang lain. In dakwah ni, there's a lot of dakwah. There's not only music, there's not only anything you can dakwah. Make use of it lah, because Allah cipta kita bukan nak kita jadi benagih dada. Betul. Allah is perfect. For me, is perfect. He create everyone with his own reason. Okay, He create me. Maybe He wants He wants to make use of my way of dakwah in music. No, orang yang jadi benagih dada, orang yang jadi benagih dada, membunuh, merompak itu bukan dari Allah. Itu dari dia sendiri. Yeah. Betul. Dia choice is not Allah's choice. Allah's creation is perfect. For me, it's perfect. It's you're the one who made the wrong choice. Dan mungkin juga dekat hujung-hujung ni lah ya, kalau boleh kongsikan apa pandangan Alfie tentang umat Islam, tak kira lah umat Islam yang memang lahir sebagai orang menganut agama Islam dan juga yang baru mula agama Islam ni, pandangan. Sebab tadi Alfie juga menyebut tentang Alfie pun jadi orang yang malu untuk meminta-minta. Mungkin ada pandangan tentang itu. Okay, for me actually I don't like the word mu'alaf. In the end, come to the end, mu'alaf ke, mukallaf ke, whatever laf lah, okay? And born Muslim, we are still brothers. Betul. We are still one family. So mu'alaf is just a so-called a sign or a label for us, but I don't like that. Because when you call them mu'alaf, when they know about, dia tahu pasal itu minta-minta tu kan, itu pantuan-pantuan, semua datang dengan niat meminta tanpa berusaha. So saya harap, tapi saya memang harap mu'alaf need a lot of moral support, bukan financial support, moral support from the born Muslim. Segi moral, secara moral, because first, we don't know nothing. We don't know nothing when we are new. Betul. Itu kata seperti bayi baru lahir. Baby. We can't even talk. Baby, they can't talk, right? So, you have to learn from the elders. We have to share je lah, share. Share what you learn. Even though, don't make mu'alaf
shame. Jangan menjatuhkan maruah. Jangan menjatuhkan maruah. Masya Allah, itu satu peringatan dan juga ni ingatan untuk yang lahir sebagai umat Islam sendiri. Dari lahir dah umat Islam, kena bantulah maksudnya. Bukan membantu secara tengoklah kalau mampu setakat mampu membantu tapi I prefer moral support. Sokongan moral. Moral support. You don't have to come out any money. Just caring enough. Caring, you can make the person feel warm, rasa senang. Dan bila setiap mualaf mesti ada masalah. Jangan cakap pasal mualaf je lah, cakap asal the born Islam. Setiap manusia pun ada dugaan, ada ujian. So we have to bila nampak saudara kita ada problem, kita, although we can't help him financially, but at least kita tanya khabar lah. Kata macam, jadi telinga yang mendengar pun dah cukup besar dah. Yalah, itu yang paling penting. So tapi jangan biarkan mualaf tu. Mualaf memang kena bimbingan yang cukup-cukup. Yang jangan setakat saya minta saya minta orang-orang kat luar jangan anggap mualaf ni jahat. Anggap dia jangan sangka dia orang tak baik. Mungkin sekarang dia tak baik. InsyaAllah kita sangat baik kan. Selalu menyangka baik. Kita mengharap dia akan jadi lebih baik dari sekarang. So dengan bimbingan anda semua, dengan bimbingan dali-dali abang, adik, kakak kan, semua makcik, pakcik, mereka perlukan awak. Walaupun mereka tak minta. Kerana mualaf ni, you tahu Chinese punya style, Chinese lah, I don't know about Indian. Mereka ego tinggi, maruah tu penting. So they want us. Dia takkan tanya. Oh saya susah dia mau tanya. Tak, dia tak tanya. Dia akan rather rather you come and approach them and teach them and help them immorally lah. Harapnya semua orang dapat jadi mata yang bukan sekadar melihat, tapi tangan yang dapat membantu dan juga memberi sokongan, paling kurang sokongan moral seperti yang Alfi nyatakan tadi. Dan di hujung ni Alfi sebagai saudara Muslim, harapan Alfi tadi dah nyatakan harapan Alfi, tapi ini harapan secara individu lah Alfi, untuk diri Alfi dan juga orang di sekeliling Alfi, untuk Alfi. So my last word, and I wish I could be better and better every day, but istiqomah and go on doing something. How to say lah? Actually, I suka dakwah. I like to talk to people, and I wish one day the victory is here. I know the victory is going to come. So I nak orang-orang yang tak faham Islam tu jangan bersangka buruk dengan Islam. Islam is peace. It's not war. It's not violence. So I wish they could understand and love us like how they love that. No. You know that Christian, Hindu, Buddha, mereka boleh terima. Kenapa tidak Islam? Kenapa tidak Islam? So I wish they can treat us like them. So don't because of some issue that you see in media, something is not true. So kena betul-betul betul-betul ambil tahu dengan terperinci. So you have to kena selidik dulu lah sebelum you membenci seorang kan. Betul. InsyaAllah Islam kita sama-sama dengan penuh mahabbah, kasih sayang. InsyaAllah petang ni saya mengambil kata-kata yang sangat kuat daripada Alfi sebenarnya tadi di awal tadi, bila Alfi kata Alfi belajar terus daripada Nabi Muhammad SAW. 1400 tahun yang lalu Rasulullah itu ada, dan hari ini Alfi belajar terus. Dan kita sebagai umat Islam patutnya mencontohi itu. Terima kasih banyak Alfi atas perkongsian pada petang ini. Diharap Alfi akan seperti mana cita-cita Alfi untuk menjadi Muslim yang baik. Semua orang mempunyai cita-cita tersebut. InsyaAllah semoga Allah makbulkan. Dan semoga perjalanan hidup Alfi sebagai seorang Muslim ini Allah permudahkan dengan istiqamahnya, InsyaAllah. Sampai bertemu lagi dari masa Alfi. Selamat maju jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukalah akaun tabung haji untuk anak-anak anda. Simpanan wadah Yad Dhamanah dengan jaminan berlandaskan syariah yang bersih lagi suci. Mudah dan cepat. Anda hanya perlu membawa sijil lahir atau MyKit dengan jumlah minima simpanan serendah RM2. Jadilah ibu bapa yang bertanggungjawab, penyayang dan bijak demi pelaburan dunia dan akhirat.
Keterangan lanjut, sila layari www.tabunghaji.gov.my atau hubungi 03 6207 1919. Sudahkah anda mendaftar haji? Sudah, Alhamdulillah. Bagaimana pula dengan anak anda? Kecil lagi? Ish. Masa kecil ni lah kita harus pastikan pendaftaran haji mereka. Ianya adalah langkah pertama untuk bekalan dan persediaan rukun Islam kelima yang lebih selesa dan sempurna. Jadilah ibu bapa yang bijak. Andalah yang mencorakkan kepribadian anak anda. Jangan bertangguh. Kunjungi tabung haji berdekatan anda sekarang. Keterangan lanjut sila layari www.tabunghaji.gov.my atau hubungi 036207 1919. Rancangan Islam Agamaku itu tadi telah ditaja oleh Lembaga Tabung Haji hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Sudahkah anda mendaftar haji? Sudah, Alhamdulillah. Bagaimana pula dengan anak anda? Kecil lagi? Ish. Masa kecil ni lah kita harus pastikan pendaftaran haji mereka. Ianya adalah langkah pertama untuk bekalan dan persediaan rukun Islam kelima yang lebih selesa dan sempurna. Jadilah ibu bapa yang bijak. Andalah yang mencorakkan kepribadian anak anda. Jangan bertangguh. Kunjungi tabung haji berdekatan anda sekarang. Keterangan lanjut sila layari www.tabunghaji.gov.my atau hubungi 036207 1919. 5.56 minit petang, dah pun sampai ke penghujung pertemuan untuk destinasi edisi Rabu hari ini. Bertemakan saya Nurhayati Paradi. Salah silap, ampun dan maaf selama 4 jam bersiaran ini. Ada kesilapan, tersalah kata dan sebagainya. Ampun dan maaf saya pinta. InsyaAllah esok kita akan kembali bertemakan saya InsyaAllah menerusi destinasi edisi Khamis. Ada Usrati InsyaAllah bakal bersama dengan anda untuk jam terakhir esok. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesihatan bersama IKIM FM bersama dengan rakan setugas di Inspirasi. DJ Irwan akan bersama dengan anda sekejap sekali lagi. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Raihan dengan musafir kelana. Kita ni adalah musafir di atas muka bumi ini, ke mana pun kita akan kelana. Sungguhnya dari bumi kita, dari tanah itu kita datang, dari tanah juga kita akan kembali nanti, kepada tanah juga kita akan kembali nanti. Dan sehingga kita bertemu lagi esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah, meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah, bangunkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, berkelana, luaskan pandangan saudara. Bermusafir, berkelana, kenalah Tuhan Maha Pencipta. Allahu Rabbi, 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 Allahu Rabbi. Berbekal keimanan, penyuluh di sepanjang jalan, mengharap keredaan, doa menjadi kelaziman. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, berkelana, luaskan pandangan saudara. Bermusafir, berkelana, kenalah Tuhan Maha Pencipta. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allah.